bersama aku lagi Faiz Zanal. So pejam celik, kita dah hampir setahun dah usia untuk iPhone 13 series. Dan masuk saja bulan 7 ni, kita dah memang sangat hampir dengan pelancaran rasmi untuk iPhone 14 series. In fact sekarang ni kalau korang tengok dekat website rasmi Machine ataupun dekat Switch, Apple atau reseller, korang boleh nampak dah memang ada promosi diskaun daripada RM200 sampailah RM300 untuk setiap varian dan juga model iPhone 13 series, which is aku nampak memang jimat banyak lah kalau korang beli iPhone 13 series waktu sekarang ni. Dan persoalan dia, adakah sesuai untuk kita nak beli iPhone 13 series waktu sekarang ni ataupun just tunggu saja iPhone 14 series pada bulan September pada tahun ni. Aku rasa buat korang semua yang memang mencari sebuah iPhone baru dan memang urgent nak pakai iPhone tu, memang aku sarankan ini adalah waktu yang sesuai untuk nak beli iPhone 13 series, memandangkan harga dia dah memang murah sedikit berbanding dengan harga rasmi masa awal-awal diperkenalkan dulu bulan 9 tahun lepas. Dan sekarang ni harga dia dah drop dalam RM200 sampailah RM300. So dekat Machine, dekat Switch memang korang dah dapat dengan harga lebih murah berbanding harga biasa. Even banyak juga diskaun untuk aksesoris macam AirPods Pro, Apple Pencil 2, macam-macam jenis aksesori lagi yang memang dapat diskaun sekarang ni lah. So memang harga yang aku rasa agak berpatutan berbanding dengan harga rasmi awal dulu. Dan kalau korang semua yang boleh tunggu, boleh sabar kejap, tak kisah dengan smartphone yang korang pakai sekarang ni ataupun korang dah gunakan iPhone 10 ke 7 dah lama gila kan, dan ada planning untuk upgrade kepada iPhone yang baru, aku sarankan untuk tunggu dalam masa beberapa bulan saja daripada sekarang ni, iaitu sekitar dalam 2 bulan macam tu untuk pelancaran rasmi iPhone 14 series yang dijangka akan ada 4 pilihan model, iaitu 14, 14 Max, 14 Pro dan juga 14 Pro Max. Tidak akan ada lagi model mini pada 14 series kali ni seperti mana yang kita dengar pada leaks baru-baru ni lah. So aku jangkakan model mini akan digantikan pada iPhone SE generasi seterusnya, manakan kita tahu yang SE dia punya size tu very compact dan design untuk iPhone 8 pun dah digunakan pada 2 generasi iPhone SE. So maybe next generation of iPhone SE akan menggunakan rekaan berkotak lebih kurang macam iPhone 12 mini juga, which is size yang compact tapi rekaan yang baru, tidak akan lagi rekaan macam iPhone 8. So itu apa yang kita boleh expect terhadap iPhone SE generasi seterusnya. Apakah pembaharuan yang Apple akan lakukan pada iPhone 14 series kali ni? Okay, aku nampak banyaknya adalah pada model Pro sajalah. Obviously model Pro akan menggunakan display screen yang baru, iaitu tidak akan lagi ada screen notch pada versi Pro dan juga Pro Max, akan digantikan dengan Pill Eye display ala-ala macam phone Android, tapi dia nampak lebih unik sikit lah, different daripada typical Android punya display sekarang ni, which is gunakan punch hole display, tapi yang kali ni dia gunakan punch hole display yang macam berbentuk eye. So itu adalah antara pembaharuan yang kita boleh nampak berdasarkan leaks yang tengah tersebar. Untuk dia punya display juga masih akan kekalkan refresh rate tinggi, iaitu ProMotion 120Hz, tapi untuk yang 14 dan juga 14 Max masih akan kekalkan skrin berbentuk notch. So bukannya design baru dan masih dengan refresh rate yang rendah, iaitu 60Hz. Manakala untuk rekaan yang akan digunakan pada iPhone 14 series, dia akan masih kekalkan konsep rekaan macam iPhone 13 series, iaitu berkotak. Takkan ada major changes in terms of rekaan. Yang lagi untuk kamera boba tu, dia masih akan menggunakan kamera yang sama, kedudukan semua, cuma mungkin sizing dia akan a bit different daripada iPhone 13 series, dan kita mungkin akan kena beli casing yang baru lah instead of gunakan casing yang sama macam iPhone 13 series. Sebab macam iPhone 12 pun kita kena gunakan casing yang berbeza daripada iPhone 13, so dia akan ada differentiate sizing sikit lah aku jangkakan. Dan semestinya akan ada pilihan warna baru untuk membezakan antara iPhone baru dan juga iPhone yang lama. Seperti biasa iPhone 13 series dan juga 12 series, walaupun warna biru yang sama, cuma dia punya warna biru tu berbeza sedikit, yang membezakan ini adalah iPhone baru dan juga ini adalah iPhone yang lama. So benda tu memang kita dah boleh jangka dah. Seterusnya, maklumat yang baru juga tersebar tentang kapasiti bateri untuk iPhone 14 series. Akan ada upgrade sedikit berbanding dengan iPhone 13 series, which is dia punya kapasiti tu tinggi sedikit lah, cuma tak banyak sangat. Tapi untuk yang model 14 Pro Max, aku nampak ada sedikit penurunan saja berbanding dengan iPhone 13 Pro Max. So aku jangkakan dengan penggunaan chip terbaru A16 Bionic dan juga binaan 4nm yang akan digunakan pada model Pro dan juga Pro Max, akan sedikit sebanyak membantu untuk power and battery consumption pada iPhone yang terbaru tu lah. So mungkin dia akan ada lebih penyimatan bateri dan juga dia punya power tu akan lebih lagi lah berbanding dengan iPhone yang sekarang ni. Namun ada leaks yang boleh dikatakan accurate juga menunjukkan bahawa iPhone 14 dan juga 14 Max masih akan mengekalkan chip A15 Bionic seperti mana yang digunakan pada iPhone 13 series sekarang ni, yang aku rasa masih memberikan kuasa yang cukup baik dan juga battery consumption pun boleh tahan jugalah. Even sekarang ni aku gunakan 13 Pro dan juga 13 Pro Max pun memang aku dapat rasakan ketahanan bateri tu dalam masa sehari tak ada masalah pun. So kalau nak gunakan pada 14 dan juga 14 Max, mungkin benda ni possible juga, cuma itulah iPhone baru, kenapa tak gunakan chip baru je
kan. Mungkin juga ada isu-isu belakang lain yang kita tak tahulah, maybe chip shortage ke, ataupun mungkin ini salah satu trik Apple untuk nak kurangkan harga iPhone 14 dan juga 14 Max, ataupun mungkin ada helah lain yang diorang cuba nak buat lah. Kalau betul sekalipun info ni, kalau tak betul, dia still akan gunakan chip yang terbaru lah, iaitu A16, seperti mana yang digunakan pada model Pro dan juga Pro Max nanti. Another big improvement pada model 14 Pro dan juga Pro Max berdasarkan leaks yang boleh dikatakan accurate juga adalah Apple akan meletakkan sensor kamera 48 megapiksel pada model Pro dan juga Pro Max saja. Untuk model biasa still akan digunakan 12 megapiksel. So ini akan menjadi iPhone yang pertama yang menggunakan sensor kamera terbesar setakat hari ini, sebab biasanya memang 13 series, 12 series, 11 series, 10S series semua menggunakan 12 megapiksel saja, tapi masih mampu menghasilkan gambar dan juga video yang cukup berkualiti dan juga baik kan. Ini kali lagi 48 megapiksel dan kita boleh jangkakan dia akan enable rakaman video sampai 8K, 24 ataupun 30fps, ataupun mungkin akan ada new features in terms of camera dan juga video lain lah. Seperti mana yang Apple buat pada 12 series kepada 13 series, iaitu 13 series ada cinematic mode dan sebagainya. So itu adalah antara pembaharuan dan juga upgrade yang terbesar jugalah yang boleh nampak pada model Pro dan juga Pro Max. Aku nampak memang Apple banyak fokus pada kedua-dua model tu lah. Untuk yang 14 dan juga 14 Max, yes, still akan ada penambahbaikan dalam perkara lain, cuma mungkin tak banyak seperti mana yang Apple buat pada model Pro dan juga Pro Max lah. Selain itu juga perkara yang kita boleh jangkakan dengan iPhone 14 series adalah Apple masih akan kekalkan Lightning port pada iPhone orang, dan mungkin juga ini akan menjadi iPhone terakhir dengan Lightning port, memandangkan pihak EU Eropah dah bersuara tentang tahun depan wajib semua device kena gunakan USB-C port instead of port yang lain. So that's why aku rasa Apple takkan ambil benda ni sebagai benda yang remeh lah. Diorang mungkin juga akan push every device diorang pada tahun depan dengan USB-C port. Sebab sekarang ni memang kebanyakan device Apple dah gunakan USB-C tau actually. Macam iPad, iPad Air, iPad Pro, MacBook Air. Cuma AirPods dan juga iPhone saja masih dengan Lightning port. So mungkin iPhone 14 series adalah sisa-sisa terakhir lah untuk Lightning port dan juga Lightning cable dan sebagainya. So dengan tindakan Eropah bersuara tentang USB-C port ni, menandakan bahawa benda ni bukannya hal yang remeh, dan aku pasti Apple mungkin akan push 15 series pada tahun depan dengan USB-C port, dan at least semua device diorang akan menggunakan USB-C port. Sebab benda ni penting tau untuk port yang lebih universal. So satu kabel boleh charge every device yang ada dekat tangan kita, dan juga boleh enable fast charging yang lebih pantas berbanding dengan charging dekat iPhone 13 Pro Max sekarang ni sampai 27 watt macam tu je kan dia punya max. Last but not least, aku jangkakan harga untuk iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max mungkin akan naik sedikit, at least dalam 100 ke 300 ringgit berbanding dengan harga sekarang ni. Tapi untuk yang model 14 dan juga 14 Max, memandangkan dia akan menggunakan chip A15 Bionic, so mungkin iPhone 14 akan stay harga sama ataupun mungkin akan rendah sikit, dan untuk yang 14 Max of course akan naik sedikit lah berbanding dengan harga yang kita nampak dekat iPhone 13 mini. So itu sedikit sebanyak info terbaru tentang iPhone 14 series. Kalau korang tanya aku sama ada nak tunggu iPhone 14 series ke ataupun nak beli iPhone 13 series dengan harga lebih murah sekarang ni, jawapan aku mudah saja. Kalau ada duit sekarang ni dan tak kisah pasal iPhone baru ke apa ke, just pergi je beli. Tapi kalau korang yang memang kisah pasal duit dan memang nak buat simpanan lebih lagi, nak tunggu kejap, boleh lagi pakai iPhone yang korang nak pakai sekarang ni, ataupun korang ada planning nak upgrade daripada iPhone lama korang yang dah berusia lama gila tu, daripada iPhone 10 ke iPhone 7 ke iPhone 6, 6S apa semua, yes, iPhone 14 series worth to buy untuk korang nak tunggu dalam masa 2 bulan saja daripada sekarang ni. Apapun akhir kata daripada aku, beli ikut kemampuan diri sendiri, jangan bebankan diri demi untuk gaya hidup ataupun untuk menunjuk dekat orang lain, sebab kita nak beli ni untuk diri sendiri kan. Kalau mampu beli, kalau rasa tak mampu beli apa yang perlu sahaja sekarang ni, sebab ekonomi pun tak berapa nak stabil kan. So guys, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton sampai habis dan berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.